Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita rafakkan kesyukuran kepada Allah Ta'ala di atas segala rahmat dan kurniaannya. Pada petang ini kita masih lagi diberikan rezeki oleh Allah Ta'ala untuk dapat kita berada dalam pengajian tafsir Juzuk Amma pada petang ini. Walaupun petang ni saya tak pastilah kat tempat-tempat ibu-ibu semua, kat tempat saya ni dah mendung, nak hujan. Jadi saya risau jugalah petang-petang kelas-kelas macam ni kan. Bila nak hujan, nak mendung ni, jadi kita tak sedar, kadang-kadang kita dalam keadaan tak sedar. Ya. Okey, baik. Saya pun mengantuk juga ni. Harap-harapnya bukan penceramah yang tertidur lah. Kalau penceramah tertidur, nampak gayanya tak adalah kita tafsir petang ni. Baik. Kita akan menyambung semula ayat yang ke-6 ya. Jadi saya akan baca ayat ke-6 sampailah ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau boleh kita ikut sama-sama ya. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. La yusminu wa la yughni min ju'. Wujuhun yawma idhin na'imah lisa''iha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururum marfu'ah wa akwabum mawdu'ah wa namariqu masfufah wa zarabiyu mabthuthah. Sadaqallahul azim. Baik. Kita pergi kepada terjemahan daripada ayat ke-6 sehingga ayat yang ke berapa tadi? 16. Mafhumnya, tidak ada makanan bagi penghuni ahli neraka di dalam neraka itu selain daripada pokok-pokok yang berduri, yang tidak dapat menggemukkan mereka dan tidak pula dapat menghilangkan sedikit kelaparan mereka pun. Ayat ke-8, sebaliknya muka orang yang beriman pada hari itu dalam keadaan sentiasa berseri-seri. Ayat ke-9, berpuas hati mereka dengan balasan amal usahanya yang baik yang telah dikerjakannya sewaktu di dunia. Ayat ke-10, mereka tinggal menetap di dalam syurga tinggi. Mereka tinggal menetap dalam syurga yang tinggi sebagai tempat kedudukannya dan darjatnya. Ayat ke-11, mereka tidak mendengar di situ sebarang perkataan yang sia-sia. Ayat ke-12, di dalam syurga itu ada mata air yang sentiasa mengalir. Ayat ke-13, di situ juga ada pelamin-pelamin berhias yang tinggi tempatnya. Ayat ke-14, dan piala-piala minuman yang disediakan untuk mereka. Ayat ke-15, dan bantal-bantal yang teratur untuk mereka bersandar dan berbaring. Ayat ke-16, serta hamparan-hamparan yang terbentang. Ya.
Baik, itu adalah berkenaan dengan maksud daripada ayat yang ke-6 sehingga pada ayat yang ke-16. Baik, kalau kita lihat daripada ayat 6 sehingga ayat ke-16 yang kita bacakan tadi, ayat ini mengandungi tentang beberapa tajuk utama ya. Ini kita panggil tajuk. Kita memahami Al-Quran berdasarkan kepada main topik. Okay, topik yang pertamanya daripada ayat 6 sehingga ayat 7 tu adalah sambungan mengenai yang kita bincangkan sebelum itu, sebelum daripada ini, iaitu balasan dan siksaan kepada penghuni neraka. Balasan dan siksaan kepada penghuni neraka. Nanti kita akan tengok apakah bentuk balasan dan siksaan itu. Kemudian daripada ayat yang ke-8 sehingga ayat yang ke-16, iaitu kenikmatan dan ganjaran kepada golongan yang beriman. Kenikmatan dan ganjaran kepada golongan yang beriman. Ya? So daripada ayat yang ke-8 sehinggalah kepada ayat yang ke-16. Okey, sekarang ni kita nak pergi more go on detail lah. Apakah bentuk siksaan, apakah bentuk balasan dan apakah bentuk nikmat dan apakah bentuk ganjaran yang Allah Ta'ala telah sediakan itu. Okay, kita pergi pada ayat ke-7 dan ayat ke-8 terlebih dahulu. Ayat 6, sorry. Ayat 6 hingga ayat 7 terlebih dahulu. Ayat 6 dan ayat 7, Allah Ta'ala menceritakan kepada kita mengenai salah satu siksaan kepada ahli neraka itu adalah siksaan pada makanan dan minuman mereka. Salah satu bentuk siksaan dan azab kepada penghuni neraka itu, ia datang dalam bentuk makanan dan minuman. Ia datang dalam bentuk makanan dan minuman. Ya? Dalam bentuk makanan dan minuman. Baik, kita lihat dekat sini. Pada ayat yang ke-6, Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan kepada kita tentang salah satu makanan, salah satu menu makanan ahli neraka itu dinamakan sebagai dhari'. Dinamakan sebagai dhari'. Apa itu dhari'? Dhari' ni adalah merupakan rumput-rumput duri. Rumput-rumput duri atau akar-akar pokok api neraka Jahannam. Apa makna dhari'? Iaitu akar-akar pokok yang berada dalam api neraka Jahannam atau rumput-rumput yang berduri. Ya, rumput-rumput yang berduri yang terdapat di dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. So dhari' ni ada dua. Satu adalah rumput, satu lagi adalah merupakan akar pokok zakum. Ya. Akar pokok zakum. Ya. Okey, baik. So kita nak tengok dekat sini. Ada yang mengatakan bahawasanya dhari' ni adalah hijarah, batu-batu kerikil. Batu-batu kerikil yang ada di dalam dasar api neraka. Batu-batu kerikil yang ada di dalam dasar api neraka. Yang keempat, ada ulama menafsirkan dhari' itu adalah syabrak. Syabrak ni apa? Syabrak ni adalah merupakan daun yang berduri. Daun yang beracun, minta maaf. Dedaunan yang mempunyai racun. Okey, dekat sini kita dapat fahami bahawasanya dhari' itu berdasarkan tafsir ia merujuk kepada 4 maksud. Ini ada 4 menu makanan bagi ahli neraka. Yang pertama, ia merujuk kepada akar pokok zakum. Sekejap ya.
Okey, yang pertama, ia merujuk kepada akar pokok zakum. Yang mana akar pokok zakum ini adalah merupakan di antara hidangan makanan bagi ahli neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang ada pada akar pokok zakum ini? Ia adalah merupakan tempat pokok itu menyedut atau membesar kerana darah-darah dan juga nanah-nanah daripada ahli neraka yang melimpah ke atasnya. Jadi umpama mereka makan pokok akar zakum ini adalah seperti mereka menikmati daripada sisa-sisa buangan darah dan juga dari nanah api neraka itu. Yang kedua, apa menu mereka? Menu mereka adalah rumput-rumput yang berduri. Dalam neraka terdapat rumput-rumput yang berada di atasnya yang berduri. So maknanya mereka makan benda-benda yang tajam. Ya, mereka akan mengunyah benda yang tajam itu, tetapi benda yang tajam itu tadi tidak akan patah dan tidak akan tumpul. Cuba kita bayang macam kita ambil macam kita ambil paku-paku kecil atau ambil kaca masuk dalam mulut, kita mamah. Kita kunyah, agak-agak apa perasaan tu? Macam kita ambil skru-skru ke, paku-paku ke, kaca-kaca ke, kan? Masuk dalam mulut, kunyah. Ya Allah, tak boleh nak bayanglah. Itu baru kita cerita tentang dunia, ya. Ini adalah merupakan rumput berduri yang ada dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, menu mereka yang merujuk kepada dharik ini adalah merupakan shibrak. Shibrak ni apa dia? Iaitu daun yang beracun. Maknanya bila mereka lapar, setiap kali ahli neraka lapar, mereka akan diberikan dedaunan yang mengandungi racun. Dan mereka akan kunyah. Teringat saya masa arwah nenek saya dulu kan. Orang-orang tua-tua dulu. Belah-belah utara ni biasanya diorang ni minat mengunyah sirih. Daun sirih kan, ambil bubur kapur dalam tu, batu bubur sikit, biji sirih tu, lipat, kunyah kan. Yang tu tak apalah, ada setengah orang minat, setengah orang tak minat, ya. Cuma kita nak bayangkan bagaimana ahli neraka ni dia kena makan dedaun-dedaun beracun itu. Setiap kali mereka lapar, akan dibawa kepada mereka bekas demi bekas daripada dedaun yang beracun itu, lalu disumbatkan ke dalam mulut mereka. Ya, ini adalah menu mereka yang seterusnya. Okey. So maknanya dekat sini yang last kali menu mereka apa dia? Menu mereka adalah batu-batu kerikil yang ada di dalam api neraka Allah, dalam lembah api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu berkatanya seorang tabi'in namanya Sa'id ibn Musayyab, dia mengatakan sejahat-jahat dan seburuk-buruk makanan di dalam api neraka itu dan sejijik-jijiknya adalah merupakan dharik. Dharik yang kita baca pada ayat ke-6 ni lah. Ya. Baik. So dekat sini antara bentuk siksaan bagi ahli neraka itu apa dia? Iaitu hidangan makanan dan minuman juga menjadi satu azab dan satu siksaan ke atas mereka. Okey, sekarang kita lanjutkan ayat ke-7. Ayat ke-7 Allah Ta'ala ceritakan bagaimana fizikal dan jasad dan kehidupan ahli neraka ketika berada di dalam neraka. Tak kala mereka memakan dan diberi makan dan dipaksa makan daripada makanan dan minuman dalam neraka, Allah cerita macam mana keadaan mereka. Allah kata apa? La yusmin wa la yughni min ju'. Yang pertama, badan dan fizikal ahli neraka ni tidak akan ada padanya sebarang lemak dan daging. Ya, maknanya nak katakan ahli neraka ni, mereka duduk dalam neraka
dalam keadaan yang kurus kering. Bukanlah maksudnya tak ada daging langsung. Maksudnya ada daging, ada lemak. Tapi tidak kelihatan daging dan lemak. Apa makna mesej yang Allah nak sampai kat sini? Bukan bererti mereka ni langsung tak ada daging, tak ada lemak ya. Maknanya ada dua tafsiran ulama. Yang pertama, setiap kali mereka diberi minum air yang menggelegak yang panas. Setiap kali mereka menikmati menu-menu di dalam api neraka, daging-daging dan lemak-lemak mereka akan mengucup. Kemudian disebabkan kerana kesan daripada kesakitan, kesan daripada azab makanan dan minuman yang terdapat dalam api neraka itu. Maknanya daging mereka, lemak mereka pun akan mencair, bahkan akan keluar di dalam melalui najis kubul dan dubur mereka. Bayangkan begitu dahsyatnya siksaan dalam api neraka Allah Ta'ala itu, betapa kerasnya azab makanan dan minuman itu, sehinggakan daging dan lemak yang ada pada tubuh dan jasad ahli neraka itu pun akan hilang, akan menguncup, akan akan mengencut. Maknanya dia akan menjadi kurus kering. Kemudian Allah gemukkan mereka balik. Bila gemukkan mereka balik, seksa mereka balik, kurus kering balik. Macam itulah keadaan berulang-ulang kalinya ahli neraka sewaktu mereka diseksa di dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala daripada siksaan-siksaan melalui makanan dan minuman yang telah Allah Subhanahu Wa Taala timpakan kepada mereka. Okay. So kat sini ada beberapa tafsiran lah. Tafsiran pertama mengatakan bahawasanya ahli neraka ini semuanya tidak akan berada dalam keadaan tubuh yang berisi ataupun tubuh yang berdaging atau apatah lagi yang berlemak. Kalau berdaging pun tidak. Ada yang mengatakan sebenarnya tubuh mereka berdaging dan berlemak. Tetapi setiap kali mereka kena azab, mereka jadi kurus kering. Kemudian Allah gemukkan mereka balik. Kemudian kurus kering. Macam itulah berulang-ulang kalinya keadaan jasad dan tubuh badan, batang tubuh ahli neraka itu setiap kali daripada mereka itu diazab. Ya? Maknanya ayat yang kita bacakan tadi ni, bahawasanya nak mengatakan siksaan yang Allah beri kepada mereka adalah siksaan kesakitan dan siksaan penderitaan sehinggakan badan dan tubuh mereka itu akan mengecil, akan menguncup kerana setiap kali mereka diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan azab yang pedih. Ini gambarannya menunjukkan kepada kita bagaimana kerasnya siksaan azab yang Allah Ta'ala sediakan kepada penghuni-penghuni ahli neraka. Ya, baik. Sebab apa Allah Ta'ala siksa mereka dengan sedemikian rupa? Kerana sewaktu di dunia dahulu, mereka telah pun, disebutkan di sini, mereka telah pun membiarkan jasad dan tubuh badan mereka itu dibesarkan daripada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala ke atas diri mereka. Maksudnya daging-daging, batang tubuh, lemak-lemak yang ada pada tubuh badan dan jasad mereka itu adalah dibesarkan daripada hasil-hasil yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Ini yang bertepatan dengan hadis yang Nabi sebut, kullu lahmin nabata min haram fannaru awla bihi aw kama qala. Mana-mana daripada daging ataupun jasad ataupun tubuh, alhamdulillah, yang dibesarkan daripada benda yang haram, maka api neraka lah yang paling layak untuk membakar batang-batang tubuh ini. Ya. Sebab tu kalau boleh kita elakkan daripada menjadi daging bakaran api neraka. Daging bakaran api neraka. Di sana ada beberapa dosa yang menyebabkan daging itu
akan menjadi bahan makanan dan bakaran api neraka. Yang pertama yang disebutkan oleh para ulama adalah daging ataupun tubuh yang akan menjadi bahan bakaran api neraka itu adalah mereka yang kufur dan syirik kepada Allah Ta'ala. Ya, maka badan-badan mereka itu akan menjadi makanan bagi api neraka. Yang keduanya adalah termasuk di antara mereka yang mengambil hasil-hasil yang haram. Ya, sebagaimana saya dah sebutkan tadi hadisnya, maknanya mereka yang membesar membesarkan tubuh mereka itu daripada hasil-hasil yang diharamkan oleh Allah Ta'ala ke atas diri mereka. Dan yang seterusnya iaitu daging yang akan menjadi makanan dan hidangan api neraka Allah adalah daging para pengumpat. Para pengumpat sebagaimana yang Allah sebut di dalam ayat Al-Quran. Apa kata Allah Ta'ala tentang dosa orang yang mengumpat itu adalah seperti dia memakan daging saudaranya sendiri. Ya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Jadi oleh kerana di dalam neraka mereka ni diumpamakan seperti orang yang memakan daging saudaranya, maka api neraka pula yang akan membakar batang tubuhnya. Ya. Baik, yang ketiga, antara daging yang akan menjadi bahan bakaran api neraka Allah Subhanahu Wa Taala yang disebutlah hadis Nabi SAW, iaitu tubuh dan jasad yang tidak disentuh padanya air ketika mana ia mengangkat hadas besar maupun hadas yang kecil. Ini disebutkan sebagaimana dalam hadis Nabi SAW. Baginda menyatakan, man taraka sya'ratan min janabatin. Siapa yang meninggalkan walaupun dengan kadar sehelai rambut. Meninggalkan dengan kadar sehelai rambut disebabkan kerana dia berjunub ataupun dia berhadas besar yang tak terkena padanya air walaupun pada sehelai rambut, maka dalam hadis tersebut fa'alallahu bihi finnari kadza wa kadza, maka Allah Ta'ala akan menyiksanya di dalam api neraka Allah Ta'ala dengan siksaan begini dan begini. Itu menunjukkan kalau kita ambil wuduk, kita pastikan semua anggota wuduk kita itu telah pun disentuh dengan air dengan elok. Tak ada yang tak tertampal ke, air tak kena ke, tersekat ke, ya, ataupun kita tak ratakan air dengan betul. Begitu juga ketika mandi. Ya, ketika mandi pun orang perempuan khususnya kena bagi air itu kena pada kulit rambut. Kecuali dalam hadis menyatakan kalau perempuan yang berambut lebat, ya. Kalau perempuan yang berambut lebat, maka itu ada keringanan. Sebagaimana Nabi beri keringanan kepada isinya Ummu Salamah kerana rambut dia lebat. Tapi kalau yang rambut tak lebat, bukan tak lebat, asyik gugur je. Kan? Dah berumur ni asyik gugur je rambut tu. Macam ada tak ada je rambut. Ya. So yang tu kena make sure kulit kepala dia terkena air. Ya, terkena dan diratakan padanya dengan air. Kalau tidak dibuat dengan sambil lewa, bahagian itu akan menjadi bahan bakaran api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey. Baik. Kemudian kita nak lanjut ke ayat ke-8. Ayat ke-8 Allah Ta'ala membawa kepada kita tentang golongan yang kedua yang berada pada hari kiamat. Okey, bagaimana sifat golongan ini? Kata Allah, wujuhu yawma idzin na'imah. Pertama, tanda kemuliaan manusia pada hari kiamat itu adalah terletak pada wajahnya. Kalau kita hidup kat dunia ni, kemuliaan kita terletak pada hati kita, iman kita, takwa kita, akhlak kita. Tapi di hari akhirat, semua benda itu Allah akan zahirkan, Allah akan jadikan tanda dan isyaratnya adalah pada wajah semata-mata. Maknanya nak tengok
nak tengok iman seseorang, tengok pada wajahnya. Nak tengok takwa seseorang, tengok pada wajahnya. Nak tengok akhlak seseorang, tengok pada wajahnya. Jadi semuanya akan berbalik pada wajahnya pada hari kiamat. Hati ni kita tak nampak, amalan ni kita tak nampak, iman tak nampak, takwa tak nampak. Maka Allah Ta'ala akan jadikan semua benda yang tak nampak tu akan tertumpu ataupun dizahirkan melalui wajah seseorang itu pada hari qiyamah. Wajah seseorang itu pada hari qiyamah. Ni kacau. Dia ngantuk ni. Tidur. Ada orang nak bagi ceramah juga. Baik. Okey, kemudian maknanya Allah Ta'ala zahirkan melalui wajah mereka. Baik, apa yang Allah Ta'ala tunjukkan pada wajah mereka itu? Kalau kita lihat, Allah Ta'ala zahirkan pada wajah orang-orang yang beriman. Siapakah golongan ini? Yang disebutkan iaitu golongan muqarrabun dan juga golongan ashabul yamin. Golongan muqarrabun dan juga golongan ashabul yamin. Iaitu golongan orang yang paling dekat dengan Allah Ta'ala dan yang keduanya adalah merupakan golongan kanan. Ya. Okey. Sekarang ni kita nak tengok bagaimanakah ciri-ciri sifat wajah orang-orang beriman pada hari kiamat. Kita nak tengok perinciannya, gambarannya Allah Ta'ala perjelaskan di dalam ayat Al-Quranul Karim. Yang pertama, dalam ayat ni Allah sebut na'imatun. Na'imatun. Maknanya wajah mereka itu dalam keadaan nikmat. Na'imah ni maknanya dalam keadaan yang sedang menikmati kenikmatan. Macam kita lihat wajah orang yang dalam penuh kegembiraan, penuh keseronokan, penuh kenikmatan. Okey, bagaimana wajah mereka boleh dalam keadaan nikmat sedangkan mereka belum lagi masuk dalam syurga? Apa yang menyebabkan wajah mereka penuh dengan kenikmatan itu? Disebabkan kerana Allah telah menzahirkan atau menunjukkan kepada mereka beberapa bentuk nikmat. Maksudnya Allah Ta'ala zahirkan pada mereka beberapa bentuk nikmat sehinggakan pada wajah mereka terzahir kenikmatan. Yang pertama, iaitu Allah Ta'ala zahirkan kepada mereka, tunjukkan kepada mereka, paparkan kepada mereka tentang amalan-amalan mereka yang diterima. Sebab tu nanti kita tengok ayat lepas tu, Allah kata apa? Lisa'iha radiyah. Mereka jadi wajah yang penuh dengan keseronokan, penuh dengan kenikmatan tu setelah mana mereka melihat amalan-amalan mereka diredai oleh Allah, diterima oleh Allah dan diganjari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bagaimana wajah mereka itu boleh jadi penuh dengan nikmat disebabkan kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala memaparkan ataupun menunjukkan kepada mereka tempat-tempat tinggal mereka di dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya Allah Ta'ala zahirkan, Allah Ta'ala paparkan, Allah Ta'ala tunjukkan di mana tempat mereka dalam syurga. Apa nikmat yang mereka akan peroleh dalam syurga itu. Di syurga mana yang mereka akan masuk dan mereka akan duduki. Maka bila mereka melihat semua nikmat-nikmat dalam syurga itu, itulah yang menyebabkan bagaimana mereka itu berada dalam keadaan penuh kenikmatan. Ya, mana berada dalam keadaan yang penuh kenikmatan. Baik. Yang seterusnya, kenapa wajah mereka dalam penuh kenikmatan? Disebabkan oleh kerana apabila mereka dapat bertemu dengan ahli keluarga, orang-orang yang dikasihi, orang-orang yang disayangi, bersama-sama
dengan mereka pada hari kiamat. Walaupun mereka belum masuk ke syurga lagi, tetapi Allah SWT akan meletakkan dia bersama dengan orang-orang yang dia cintai, orang-orang yang dia kasihi, atau di kalangan ahli keluarganya. Sebagaimana dalam ayat Quran yang lain Allah Ta'ala sebut, وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. Mereka itu akan bergembira balik ke pangkuan ahli keluarga mereka sebagaimana sewaktu di dunia dahulu. Ya, sebab kita bila meninggal dunia, kita telah terpisah dengan ahli keluarga kita sekian lama. So, maknanya bila kita dapat balik bertemu semula pada hari kiamat, Allah gambarkan wajah-wajah ahli beriman itu adalah wajah yang penuh dengan kegembiraan, keseronokan. Ya? Sebab itu disebutkan wajah yang penuh dengan na'imah. Wajah yang penuh dengan nikmat. Okay. So, kita nak tengok sekarang ni mengenai apa? Mengenai sifat golongan orang-orang yang beriman yang Allah Ta'ala zahirkan pada wajah mereka. Yang pertama, wajah mereka itu penuh dengan kelazatan dan kenikmatan. Yang kedua, kita boleh lihat dalam suratul Qiyamah pada ayat 22, di mana Allah Ta'ala menggambarkan wajah mereka yang beriman itu pada hari kiamat dalam keadaan nadirah. Nadirah ni maknanya bercahaya. Nadirah ni maknanya bercahaya. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wujuhu yawma idzin nadirah. Yang bermaksud wajah mereka yang beriman pada hari itu dalam keadaan bercahaya dan bersinar. Nadirah ni benda yang berkilau, benda yang menarik perhatian, benda yang bercahaya, benda yang berkelip-kelip, itu dipanggil sebagai nadir. Kenapa wajah mereka bercahaya? Disebabkan oleh kerana amalan-amalan soleh mereka. Ya? Maksudnya amalan-amalan soleh yang mereka kerjakan sewaktu di dunia dahulu, amalan tu Allah Ta'ala akan convertkan ia menjadi cahaya. Salah satu yang mencahayakan wajah kita ataupun peribadi kita pada hari kiamat ini, di antara salah satu daripadanya adalah berselawat kepada Nabi SAW, kemudian juga berwuduk. Orang yang selalu melazimi amalan berwuduk. Kemudian juga termasuklah amalan orang-orang yang memperbanyakkan solat, iaitu pada 7 anggota sujud. Demikian juga orang yang berulang alik pergi ke masjid. Ini di antara sebahagian lah ya. Di antara sebahagian amalan-amalan yang dikerjakan sewaktu di dunia dahulu yang juga boleh menjadi asbab bercahaya atau berkilau wajah seseorang itu pada hari kiamat. Okey, selain daripada wajah penuh kenikmatan, wajah bercahaya, Allah sebut lagi keadaan wajah orang-orang beriman ni dalam surah Abasa yang pernah kita bincang sebelum ini. Yang mana Allah Ta'ala sebut, ayat dia, wujuhun yawma idzin musfirah. Wujuhun yawma idzin musfirah. Ya. Apa maksudnya? Iaitu wajah mereka pada hari itu dalam keadaan musfirah. Apa maksud musfirah? Musfirah ni, apa maksud musfirah? Musfirah tu adalah maksudnya disebut sebagai safarah. Safarah ni maknanya wajah yang dalam keadaan terang benderang. Kalau nadirah tadi bercahaya berkelip-kelip, ini dalam keadaan terang benderang seperti cahaya matahari atau seperti cahaya bulan. Ya? Cahaya matahari atau cahaya bulan. Ya? Ini adalah merupakan kelebihan yang Allah Ta'ala berikan. Kenapa Allah bagi wajah mereka bercahaya terang?
disebabkan kerana mereka diberikan duduk di naungan arasy Allah Subhanahu wa taala. Di salah satu mimbar di naungan arasy Allah, siapa yang duduk di situ wajahnya akan menjadi terang bendera. Kerana di situ tempat orang-orang yang beroleh rahmat Allah dan beroleh redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kenapa wajah mereka menjadi terang benderang? Kata para ulama, sebagaimana disebut dalam riwayat, kerana mereka membaca buku-buku catatan amalan mereka. Maksudnya setiap kali mereka baca buku catatan amalan mereka, wajah mereka akan bertambah cahayanya dan semakin terang cahayanya. Ya, ini sifat yang kedua lah. Ya, sifat yang ketiga, wajah orang-orang beriman itu, ya Allah Ta'ala sebut pada surah Al-Mutaffifin. Mula-mula kenikmatan, kedua bercahaya, ketiga terang benderang, yang keempat, soal bahasa lagi, silap. Ayat 39, Allah kata, dhahikatun mustabsyirah. Wajah mereka pada hari itu dalam keadaan tersenyum dan ketawa. Dalam keadaan senyum dan ketawa. Wajah mereka pada saat ketika itu dalam keadaan sentiasa senyum dan ketawa. Itu maksudnya dhahikatun mustabsyirah. Ya. Baik. Kenapa mereka ketawa? Dhahikah, dan kenapa mereka senyum? Ada dua sebab. Yang pertama, mereka ketawa adalah disebabkan mereka mentertawakan orang-orang kafir yang pernah mentertawakan mereka sewaktu di dunia dahulu. Yang pernah mengejek mereka. Ini Allah disebut dalam surah Al-Mutaffifin. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Mutaffifin. Alhamdulillah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat Al-Quran itu, apa dia? Innal ladzina amanu minal ladzina kafaru minal ladzina amanu yadhakun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu nanti di hari akhirat, bila mereka lihat keadaan orang kafir, mereka akan mentertawakan orang kafir itu sebagaimana mereka ditertawakan dahulu. Itu sebab pertama mereka ketawa. Sebab kedua kenapa mereka ketawa? Sebab kedua mereka ketawa adalah kerana mereka melihat dosa-dosa yang ada dalam buku suratan amalan kejahatan mereka itu telah pun Allah Subhanahu wa Ta'ala hilangkan dan padamkan. Maknanya kerana mereka terlalu bergembira dengan melihat keseronokan dosa-dosa itu telah dipadam dan dihilangkan oleh Allah Ta'ala, dan Allah menukarkannya menjadi pahala, maka mereka mentertawa melihat keadaan itu kerana terlalu gembira. Kenapa dia orang boleh dapat macam tu? Sebab mereka bertaubat kepada Allah. Sebab siapa yang selalu bertaubat dengan taubat nasuha, memang Allah Ta'ala akan ampunkan dosa dia, bahkan Allah akan tukarkan dosanya itu daripada kejahatan menjadi kebaikan. Daripada kejahatan menjadi kebaikan. Kemudiannya, mustabsyirah disebut. Mustabsyirah ni maknanya wajah mereka pada hari kiamat itu dalam keadaan suka menyampaikan berita gembira. Maknanya dalam keadaan sentiasa senyum lah. Sambil senyum tu mereka cerita tentang berita gembira yang mereka perolehi. Berita gembira yang mereka perolehi. Maka ini yang digambarkan. Kenapa mereka senyum? Mereka senyum setelah mana mereka melihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mereka pahala yang berganda walaupun pada amalan yang kecil. Adanya mereka itu diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun pada amalan yang kecil yang mereka lakukan.
Ini menunjukkan mereka senyum kerana kegembiraan, walaupun ada amalan yang kecil pun tetap Allah Ta'ala gandakan untuk mereka. Ini sifat-sifat yang menceritakan tentang bagaimana wajah-wajah orang-orang yang beriman itu pada hari Qiyamah. Okey. Okay, sekarang ni kita nak lanjutkan balik pada ayat yang ke-9. Ayat ke-9 Allah kata lisa'yiha radiyah. Ayat ini menunjukkan kegembiraan yang tanda kemuliaan yang kedua. Tanda kemuliaan yang pertama Allah beri pada wajah orang-orang beriman. Wajah bercahaya, ketawa yang kita sebut tadi lah. Yang kedua, tanda kemuliaan yang Allah beri kepada mereka adalah apabila Allah Ta'ala meredai mereka dan meredai amalan mereka. Kenapa Allah boleh meredai mereka? Sebab mereka dahulu sewaktu beramal, mereka tidaklah beramal melainkan mengharapkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap diri mereka. Sebab tu kita nak kena faham tidak ada sesuatu kedudukan dan kemuliaan yang lebih besar berbanding daripada seseorang yang meraih keredaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Suatu dalam ayat Quran Allah Ta'ala berfirman, waridwanun minallahi akbar. Sesungguhnya benda yang paling agung, benda yang paling besar adalah merupakan redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi maknanya dekat sini, salah satu tanda kemuliaan orang-orang beriman pada hari kiamat adalah apabila amalan soleh yang mereka kerjakan itu adalah amalan yang layak untuk mendapat keredaan Allah Ta'ala. Ya? Dan juga mereka dahulu mengerjakan amalan itu semata-mata untuk mengharapkan keredaan Allah. Inilah kemuliaan yang kedua. Kemuliaan yang pertama pada wajah. Kemuliaan yang kedua bila Allah mengisytiharkan pada hari kiamat yang Allah meredai amalan mereka. Bukan setakat terima, ya. Bukan setakat Allah terima amalan mereka, bukan setakat Allah berikan pahala dan ganjaran, tapi Allah meredhakan amalan yang mereka kerjakan. Baik. Persoalan dia, amalan yang macam mana yang menyebabkan Allah Ta'ala redha ini? Ya? Apakah bentuk amalan yang membolehkan untuk kita meraih keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Atau amalan yang melayakkan kita beroleh keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Kalau kita lihat yang pertama sekali, amalan yang paling Allah Ta'ala redha adalah amalan yang ikhlas. Amalan yang ikhlas. Sebab itu dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Tidaklah diperintahkan kepada seseorang itu melainkan untuk beribadat kepada Allah dalam keadaan yang seikhlas-ikhlasnya. Syarat yang pertama, hendaklah amalan itu adalah amalan yang benar-benar ikhlas. Maksudnya amalan yang ikhlas saja adalah amalan yang layak mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang pertama, ya. Baik. Kemudian kita tengok yang kedua. Asbab untuk seseorang itu mendapat keredaan Allah SWT pada amalannya juga adalah apabila seseorang itu mengerjakan sesuatu amalan dengan penuh kesyukuran kepada Allah Ta'ala. Pertama, kena ada sifat ikhlas. Yang kedua, kena ada sifat syukur. Syukur tu maknanya kita melakukan ketaatan pada Allah Ta'ala sebagai lambang kita bersyukur atas apa yang telah Allah Ta'ala beri kepada kita. Hidup, nyawa, makan minum, bernafas, melihat, mendengar, semualah nikmat-nikmat ni. So bila kita buat sesuatu amalan itu di atas kesyukuran,
Ya, maknanya kita nak membalas budi balik walaupun kita tak mampu balas. Tapi kita nak balas budi balik, maka itu juga menyebabkan terzahirnya sifat kesyukuran di dalam diri kita. Itu yang kedua, ya, untuk melahirkan rasa sifat amalan yang mendapat redha Allah. Yang ketiga iaitu mereka yang musara'ah, yang berlumba-lumba atau yang bersegera melakukan sesuatu kebaikan dan perintah Allah semata-mata kerana redha-Nya. Seperti mana berkatanya Syekh Abdul Rahman As-Sa'di. Dia kata apa? Dia kata at-talab li qurbika wal musara'atu fi ridhaka. Dia kata, wahai Tuhan, amalan ini untuk mendekatkan diri kepadamu. Amalan ni, amalan soleh ni dapat dekatkan diri kita kepada Allah, tetapi bersegera dalam menunaikan perintah Allah itu mendapat redha Allah. So kita kena bezakan antara dua benda. Menyegerakan melaksanakan perintah Allah dengan sekadar melaksanakan perintah Allah. Kalau kita melaksanakan perintah Allah, kita hanya dapat mendekatkan diri pada Allah lah. Tapi kalau kita menyegerakan suruhan Allah, kita bukan dapat mendekatkan diri pada Allah, tapi juga dapat keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, baik. Yang seterusnya, untuk mendapat keredaan Allah SWT adalah meredai pada setiap ujian dan musibahnya. Suatu dalam hadis Nabi sebut, "Faman radiya falahur ridha wa man sakhita falahus sukhut." Siapa yang redha di atas ujian yang aku timpakan padanya, maka aku akan redha padanya. Sesiapa yang marah kepada ujian yang aku timpakan padanya, maka baginya juga adalah kemurkaan. Ya, baik. Jadi kalau nak dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala, kenalah seseorang itu dia belajar untuk redha dan berdamai dengan ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Okey, itu di antara yang sekejap ya. Ada lagi tak? Okey. Syukur dah. Okey, seterusnya nak mendapatkan keredaan Allah Ta'ala melalui amal itu juga disebutkan iaitu dengan cara melalui yastajibun. Maksud yastajibun? Yastajibun itu maknanya seseorang yang sentiasa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atau mengerjakan sesuatu amalan hanya semata-mata mengharapkan redha Allah. Sebab tu Nabi ajar kita baca satu doa ni. Nabi tak pernah tinggal baca doa ini di dalam salat malam Nabi SAW. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min uqubatik wa na'udzubika minka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Maksudnya, ya Allah ya Tuanku, aku memohon, ya Allah ya Tuanku, aku berlindung kepadamu dengan keredaanmu daripada kemurkaanmu. Dan aku berlindung kepadamu keafiatan daripada penyakit yang kau timpakan. Dan aku berlindung kepadamu akan keburukan. Lindung padamu daripada keburukan dengan kemuliaanmu. Ini satu doa yang sangat baiklah ya, yang untuk kita dituntut membacakan doa ini. Ya, baik. Kemudian kita ambil ayat ke-10.
fi jannatin aliyah. Lepas Allah Ta'ala sebut kemuliaan pertama, wajah mereka. Kemuliaan yang kedua, amalan mereka diredai oleh Allah Ta'ala, bahkan digandakan dan diganjari. Yang ketiga, kemuliaan yang Allah beri kepada mereka adalah tempat tinggal. Kemuliaan tempat tinggal. Fi jannatin, kata Allah SWT, mereka duduk dalam syurga yang aliyatin. Maknanya syurga yang sangat tinggi. Ini Allah Ta'ala bagi tahu siapa yang memiliki ciri-ciri yang tadi itu kita sebutkan, maka mereka Allah Ta'ala berjanji akan menganugerahkan baginya tempat tinggal dalam syurga atau berduduk dalam syurga yang tertinggi. Syurga yang tertinggi ini adalah merujuk kepada syurga yang diduduki oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana baginda Nabi SAW sebut bahawasanya syurga Firdaus ni berada di pertengahan syurga-syurga yang lain. Tapi dia tinggi, cuma dia duduk di center. Tapi dia paling tinggi sekali. Yang bawah-bawah tu semua syurga-syurga yang lain. Tapi dia center bagi semua syurga, kerana daripada syurga Firdaus itulah mengalirnya semua anak-anak sungai, lautan yang berada dalam syurga, dan dia bersambung kepada syurga-syurga yang berada di bawahnya. Ya. Maka disebabkan oleh kerana itu, ayat yang ke-10 ini, kemuliaan yang Allah bagi kepada orang yang beriman itu adalah tempat tinggal di syurga yang tertinggi, iaitu syurga apa? Syurga Firdaus. So apa yang kita boleh ambil pengajaran dekat sini, iaitu kita disuruh untuk sentiasa minta dan memohon kepada Allah Ta'ala agar Allah mengurniakan pada kita syurga Firdaus. Suatu Nabi SAW bersabda, wa idza sa'altumul jannata fas'al atau fas'alu al-firdaus al-a'la minal jannah. Bila kamu nak minta syurga Allah, jangan sekadar kamu meminta, tapi kamu mintalah akan syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling tinggi, atau syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertinggi. Mintalah yang itu. Ya. Maka insya-Allah Allah Ta'ala akan ganjarkan kepada kamu akan syurga yang tertinggi. Ya. Maka ada satu doa juga yang Abdullah bin Mas'ud pernah membaca doa ini. Kemudian bila Nabi dapat dengar akan doa tersebut, baginda pun mengaminkan doa Abdullah bin Mas'ud itu. Maksudnya Nabi recognize doa dia. Kerana dia satu doa yang sangat baik. Apa kandungan doanya? Allahumma inni as'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa qurrata ainin la tanqati' wa murafaqata nabiyyina Muhammadin fi a'lal jannatil khuld. Yang bermaksud, ya Allah, ya Tuhanku, aku memohon kepadamu daripada keimanan yang tidak berkurangan. Maksudnya keimanan yang tidak semakin lemah, ya. Kemudian begini disebut wa na'iman la yanfad, dan janganlah kau halang kepada kami tentang nikmat-nikmat yang tidak terputus. Kita minta pada Allah yang pertama iman yang tak berkurangan, yang kedua nikmat yang tidak terputus. Iaitu nikmat tidak terputus ni macam nikmat hidayah, nikmat rahmat, nikmat keampunan, supaya Allah tidak putuskan nikmat tu dalam kehidupan kita. Yang ketiga, wa qurrata ainin la tanqati', dan janganlah jadikan amal soleh kami ni amal soleh yang terputus juga. Maksudnya amal soleh yang sementara. Dan yang terakhir, berdampingan dengan Nabi Muhammad di syurga yang tertinggi. Ya. Inilah kenikmatan yang Allah janjikan pada golongan yang terpilih. Baik, wallahu ta'ala alam. Sekadar itu yang dapat kita kongsikan pada petang ini. InsyaAllah kita akan sambung untuk ayat yang ke-11 sehingga ayat seterusnya, insyaAllah.